الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang pertama sekali, bila bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Pagi ini kita berada dalam majlis di luar daripada pondok darsa. Nun jauh di sana, di tempat ni lah. Alhamdulillah, kena terbang mai. Alhamdulillah sampai. Lagi balik. Tu hebat tu. Istimewanya saya pun tak tersangka. Saya pergi kata ya. Ya ni kena main lah. Sebenarnya saya tak keluar mana pun, dan satu masjid pun saya tak mula lagi. Soalan. Jadi semua kuliah semua online seperti tuan-tuan maklum. Tapi memang Allah nak bagi saya jumpa dengan semua para muhibbin yang selalu menganjurkan kuliah tajaan, yang ramai orang mendapat manfaat daripada tajaan kuliah-kuliah itu. Alhamdulillah. Muslimat tu kata nampak saya boleh main depan kot. Dah lah apa ni, untuk tengok online je kan. Jadi jangan tak nampak pula. Main depan insya-Allah. Boleh main depan insya-Allah. Lepas tu jangan duduk macam tu. Lagi balik lagi apa ni, terteliang apa ni, lehang pula lagi. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, pada pagi ini saya nak bawa diri saya dan kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi kita sebut. Dan hadisnya Sayyidina Muhammad
badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yasbahu kafiran yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Nabi sebut badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kamu melakukan amal yang soleh. Nabi sebut fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim, nanti akan berlaku fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Pada waktu itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seseorang itu paginya dia beriman, petangnya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, petangnya dia beriman, pagi esok dia kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, dia menjual agamanya dengan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menjual agamanya dengan dunia dia. Inilah yang Nabi SAW isyaratkan kepada kita semua 1400 tahun dulu. Pada ketika itu Nabi kita SAW sudah memberi suatu peringatan, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah melakukan amal-amal yang soleh. Maknanya pesanan Nabi ini valid sepanjang zaman sampailah ke akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak bagi kita menangguh-nangguh untuk melakukan amal yang soleh, sebab masa mendepan sangat kritikal. Masa yang sedang kita duduk ni ialah masa yang sangat kritikal. Akan berlaku fitnah kepada agama. Fitnah ni dia berlaku tanpa henti, lepas satu, lepas satu. Dan dia sebenarnya dia semakin buruk. Bukan dia fitnah tu dia berlaku dia makin baik. Fitnah yang berlaku makin teruk, makin dahsyat, makin buruk. Nabi memperumpamakan seperti malam, kaqita'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Malam bermula dengan terbenam matahari. Waktu terbenam matahari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok orang, kita cam lagi siapa. Kemudian kita tak nampak lah siapa yang kita tengok. Kemudian dia makin gelap, sehingga kita sendiri pun dah tak nampak lagi diri kita, kerana gelap semakin gelap. Apa risiko gelap? Risiko gelap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan berdepan dengan pelbagai risiko. Kalau kita berjalan, kita tak tahu mana lubang, kita tak tahu mana longkang, kita tak tahu di depan kita apa. Kita teraba-raba nak jalan macam mana. Inilah zaman kita duduk ni. Kadang-kadang kita tengok orang agama. Kemarin saya tengok satu video satu orang, dia free hair, tak pakai tudung. Dia kata Islam ni pelbagai, Sunni pun Islam, Syiah pun Islam, apa-apa lagi lah, Quranis pun Islam.
Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita bebas pilih Islam mana. Ni saya baru dengar. Mana dia sebahagian daripada fitnah yang Nabi kita sebut ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dikatakan semua Islam semua. Sedangkan umat Muhammad terbahagi kepada 73 puak. 73 kumpulan. Ini semua kata agama ni. Orang ni kata dia beragama, orang ni kata dia beragama. Cuma Nabi kata satu je betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang benar dan betul tu Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang aku dan para sahabat aku berada di atasnya. Jadi hari ini semua kumpulan-kumpulan ini mendabik dada dan mengatakan kami ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kadang-kadang hanyalah sebagai satu pengakuan dan pendakwaan. Tapi yang Nabi kita mengaku tu siapa? Yang Nabi kita mengiktiraf tu siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah pokok pangkal persoalanan yang bermain di benak fikiran kita. Kita bimbang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jangan mengaku, sedangkan Nabi tak mengaku pun. Sebenarnya 73 puak umat Muhammad ni berlaku cukup-cukup 73 tu pada zaman Ibnu Jauzi. Hari ini dah beratus tahun lepas daripada tu. Umat Islam hidup macam-macam cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam hidup macam-macam cara walaupun dia mengaku dia Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkadang kita tengok satu kumpulan yang mengaku mereka kumpulan Islam, yang mengatakan dia betul, dia benar. Ini satu kumpulan. Tengok pula satu kumpulan pula yang mengaku sama juga, dia betul, dia benar. Dan kita pun kata ni pun benar, ni pun benar. Last kita kata dua-dua benar. Ada tak dua-dua benar? Tak ada. Benar hanya satu. Sepatu kata ulama, al-haqqu wahid la yata'addad fabhath anhu bihaqq. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benar itu satu, fabhath anhu bihaqq, maka carilah benar itu dengan benar. Maknanya kita kena mencari kebenaran dengan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak tahu sesuatu benar ataupun tidak? Kadang-kadang seperti saya sebut tadi, di antara dua, ni kata benar, ni pun kata benar, hampir-hampir sama membawakan perjuangan dalam dua kumpulan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya mereka tak sama. Walaupun nampak sama, mereka tak sama. Kadang-kadang perbezaan yang benar dengan yang tak benar ni hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ukurannya sehelai rambut saja. Punya halusnya, punya tak susah kita nak membezakan di antara dua tu. Bayangkan, inilah situasi akhir zaman yang sedang kita duduk ni. Sedangkan hak tu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersama mereka ulama, hak ni pun bersama mereka ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu benar ni kena minta. Kena minta Allah tunjuk kita kebenaran. Seperti mana ulama dulu-dulu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ni orang dulu baca, orang lain tak baca dah doa ni. Jarang dengar dalam semayang orang baca atau imam baca. Allahumma, wahai Tuhan kami, arinal haqqa haqqan, tunjukkan benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami dapat mengikut kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, wahai Tuhan tolong tunjukkan kepada kami batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami wahai Tuhan dapat kami menjauhi kebatilan itu. Ini doa ni kena baca balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang confuse ni? Yang confuse ialah orang awam macam kita. Kita tak tahu hak mana betul. Sampaikan kita kata ish payah no. Ustaz-ustaz pun sama-sama mereka pun duk belaga hang aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah situasi yang sedang kita duk. Fitnah ni tuan-tuan, fitnah apa? Yang Nabi kata ni akan berlaku fitnah seperti mana potongan-potongan malam yang gelap tu, fitnah apa? Tuan-tuan, fitnah itulah fitnah kepada agama. Salah Sayyidina Muhammad. Fitnah ni merujuk kepada fitnah kepada agama. Agama apa? Agama kita, Islam. Agama orang lain tak ada isu. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula fitnah ni berlaku kepada umat Islam. Umat lain tak ada masalah. Salah Sayyidina Muhammad. Mereka duduk dalam kebatilan, kekufuran daripada awal lagi. Apa masalahnya? Tak ada isu. Kita ni orang Islam ni, kalau salah kita duduk di atas sesuatu tempat, jadi dia akan menyerang. Dia mula sikit lah. Dia sikit lah. Tapi bila sikit, lama-lama jadi ini jalan lurus kita kata. Ini jalan yang lurus. Jadi kita tu sikit hebat sengit awalnya, lepas tu kan jadi. Tu dia. Tu masalahnya. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sekarang fitnah itu sedang berlaku dalam realiti hidup umat Islam. Bahkan kadang-kadang fitnah tu dah masuk dalam rumah kita dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dalam rumah Tok Guru sendiri, ayahnya bawa pembawakan yang dibawa oleh Rasulullah, tapi anak dia mengambil jalan berbeza. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh biasa ya, Tok Guru hantar anak ke sekolah agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu anak dia bila sampai, kalau zaman kami dulu, zaman kita dulu dipanggil SRP. Kita 1, Tatan 2, Tatan 3, okey lagi. Bila dah dapat SRP baik, jadi dapat tawaran belajar datang mana? Dalam bidang yang tak sepenuh adalah agama. Akhirnya subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang Tok Guru pun dia pun nak elak tak boleh, anak dia minat. Anak dia condong kepada sistem yang lain daripada yang dia asas ataupun yang dia bawa. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentulah bermula
bermula kelainan pembawakan ataupun pegangan anak dengan ayah. Pergi universiti, jumpa lagi hak lain, hak baru. Langsung dia kata pembawakan ayah dia kolot. Pembawakan ayah cara lama, cara kuno. Ni hak betul ni. Hak ni up to date. Ni sesuai dengan zaman lah. Agama yang sesuai dengan zaman lah. Pembawakan yang sesuai dengan zaman sekarang. Itulah fitnah Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula, bukan sekat tu, ayah meninggal. Ayah untuk guru tu meninggal. Ini contoh lah. Tinggallah mak. Mak bukan untuk guru. Mak hanyalah isteri tok guru. Anak dia balik. Bila anak dia balik, dia bawa fahaman apa? Fahaman baru, dulu tak ada di tanah air kita. Fahaman Syiah sebagai contoh. Dia balik main, dia bincang dengan mak dia. Dia pelajar U, dia mengaji universiti. Salah Sayyidina Muhammad. Bila dia bercakap, dia ada hujah. Begini. Hari-hari dia bincang dengan mak dia. Akhirnya mak dia kata, betul cara abang. Akhirnya mak pun jadi Syiah. Jadi inilah cabaran. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dibimbang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah hak ni. Sampai ke peringkat kita pegang agama dah tak kemai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu duduk dengan kita anak-anak okey lagi. Bila dia keluar cari makan daripada Kedah dia duduk di Kuala Lumpur, daripada Perak dia hijrah ke KL. Bila mai sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia terkejut dengan kejutan budaya hidup di Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu duduk di kampung dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila main maghrib kena duduk di rumah dah. Maklumlah kampung ni gelap. Tapi bila baliklah rumah, sallallahu Sayyidina Muhammad selamat. Bila mai di Kuala Lumpur, cerah menerang. Malam tak macam malam, bahkan malam macam siang. Dulu kalau lapar, mak masak di rumah. Bila mai di Kuala Lumpur lapar, abang kata jom kita cari makan. Jom naik Grab pergi. Jadi perubahan hidup tu dah berlaku. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya tu contoh. Bila dia main duduk macam tu keadaan diri dia, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia mula terdedah dengan kebebasan. Pergerakan bebas. Yang lebih takut dia main pemikiran liberal. Lagi bebas. Sayyidina Muhammad tu lagi bahaya. Sampai keluar mai cara hidup kita dah boleh salam dengan orang perempuan. Ini contoh yang sebegini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia terlebih pandai. Dia kata mazhab Syafi'i kalau menyentuh perempuan batal. Mazhab lain semua tak batal. Hujah paling kuat dua mazhab lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila dia jadi pemimpin, dia dah mula salam dengan orang perempuan. Ini pemikiran liberal. Sedangkan Nabi kita SAW tak pernah pun salam dengan orang perempuan. Dalam bai'ah Nabi dengan orang perempuan dipanggil bai'atun nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi hanya mengisyaratkan isyarat macam ni ya. Tanah bai'ah dengan orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka bawa hujah-hujah mereka.
untuk membolehkan menyentuh orang perempuan. Bahaya tak? Bahaya. Iaitu untuk bahayanya sebab nak keluar daripada mazhab. Sedangkan bermazhab itu hukumnya wajib. Agama ni kalau tak ada mazhab dia macam rojak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang demai pemikiran. Kami pegang Qurannya, hadis kami tak pegang. Dia panggil apa? Quranis. Dulu pembawakan, kami pegang hadis ya. Kami ahlul hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam. Jadi agama jadi celahu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya bukan kita tak boleh ikut mazhab orang lain, tapi dia ada prosedur dia. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah. Dalam mazhab kita, menyentuh orang perempuan sentuh kita batal wudu. Dalam mazhab orang lain tak batal wudu. Dalam mazhab kita sebenarnya ada satu pendapat, iaitu pendapat yang kedua. Orang yang menyentuh saja batal, yang disentuh tidak batal. Ini mazhab Syafi'i. Kalau kita ambil wudu cara Syafi'i, kita tawaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba kita kena sepak dengan wanita Pakistan. Boleh-boleh tengok Allah, tosa gaduh lah. Yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Jalan straight lah, terus jalan. Kalau kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tersepak mereka pula, kita batal. Nah, mereka tak batal. Ini satu peruntukan pada prosedur dia. Tapi kalau kita, masalah Sayyidina Muhammad, nak sentuh pun tak batal, disentuh pun tak batal, ikut mazhab dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita mesti ambil wudu cara mazhab dia. Tak boleh ambil wudu dengan mazhab kita nak batal, nak buat cara tak boleh. Macam mana cara dia? Dalam mazhab lain, contoh kita kata soalan sinawat, kalau kita sapu kepala ni hanya dengan kena 3 helai rambut saja dah cukup lah untuk mesahkan sapu kepala. Mazhab lain tak boleh. Mazhab lain dia mesti sapu keseluruhan kepala dia. Jadi waktu kita ambil wudu, kita kena ambil wudu macam mereka. Mazhab kita, masalah Sayyidina Muhammad, hanya rukun wudu, muka, tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sapu kepala dan basuh kaki. Tapi mazhab orang lain wajib, kumak wajib, masuk air hidung wajib, sebelum tu basuh 2 tangan wajib, sapu kepala wajib. Bahkan tak boleh dalam mazhab mereka, macam mazhab kita, kalau kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak basuh tangan, nak celup kepala, kita celup 3 kali, 1, 2, 3 kali gerak, dah nama 3 kali. Mazhab lepas tak madai, dia kena gosok kaki, kita jurus macam tu lah. Mazhab lepas kena gosok. Soalan Sayyidina Muhammad, barulah sagi kita boleh ikut mazhab dia. Soalan Sayyidina Muhammad, iaitu orang sentuh kita pun kita kebaik, kita sentuh orang pun kita kebaik lah, tak batal wudu. Maknanya Islam ni dia
bukan sembrono. Dia sudah ada guideline dah. Dia ada disiplin. Disiplin dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah ulama-ulama terdahulu telah membentuk disiplin ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita duduk dalam situasi orang langgar disiplin. Ikut suka. Dia buat guideline dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan peraturan yang dia buat dah menyalahi aturan asal beragama dengan agama yang suci ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, inilah situasi yang sedang kita duduk. Satu praktikal agama, macam mana pula akidah. Ini lagi bahaya. Sebab dia berkait dengan pegangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hak ni tak betul, pegangan kita salah, salah sayyidina Muhammad, pada ketika itu kita amal tara mana pun praktikal Islam dalam kehidupan kita, amal ibadat, semua reject. Sebab hak ni ialah asas. Tauhid, akidah ialah asas. Sebagai contoh, orang yang mengatakan Tuhan duduk di langit, hak ni ialah akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya pernah tengok satu video, satu orang tanya, satu orang yang mungkin dia tu guru ataupun dia pengasuh kepada budak ni. Dia tanya soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last, fa aina Allah? Tuhan di mana? Allah di mana? Budak jawab, ada budak terjawab, fis sama. Langsung dia kata, cerdik, hang cerdik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hal ni ialah fitnah baru yang dibawa oleh satu pembawakan baru, iaitu mereka yang digelar dengan pegangan Wahabi. Ini contoh saja nak soalan saya. Tuhan bukan duduk di langit. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengaji sifat 20, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak bertempat. Kalau Tuhan bertempat, macam kita duduk atas kursi, duduk atas lantai, duduk atas rumah, duduk atas langit, nah, semua tu akidah mujassimah dia panggil, iaitu akidah yang mentadsimkan Tuhan. Apa dia makna mentadsimkan Tuhan? Melembagakan Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu bertubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu contoh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak berjisim. Bukan. Tuhan kita dia bukan jisim. Jisim dalam wujud ada dua aja. Jisim kasar ataupun jisim halus. Jisim dalam wujud ini ada dua aja. Jisim kasar, jisim halus. Jisim kasar macam kita boleh peluk, kita boleh pegang, kita boleh angkat, kita boleh cempung, kita boleh pegang-pegang rasa-rasa. Jisim halus tak boleh. Tengok macam ada, kita pergi raba-raba tak ada. Macam jin, macam syaitan, macam malaikat, tu jisim halus. Malaikat turun di malih kita ni, ada tak terkopak letak mana? Silin tu. Pasal apa tu malaikat turun? Tak ada, malaikat jerap ya. Dia jisim halus. Jin dia nak masuk dalam rumah seseorang, dia tak perlu buka pintu, dia jerap masuklah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita jisim halus pun tidak, jisim kasar pun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bila kita kata macam tu, ditimbul satu persoalan. Tu Tuhan kita macam mana? Tak ada jawapan. Nanti tengok sendiri dalam syurga esok. Allahumma salli ala sayyidina insya-Allah. Okey, hak ni tuan-tuan sangat bahaya. Anak kita di universiti, lepas pegang macam tu, habislah. Anak kita terdedah sangat, banyak sangat dengan pemikiran-pemikiran baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu tak kira lagi. Sebenarnya pemikiran-pemikiran baru ni berlaku dulu lagi. Tapi dengan pembawaan cara terdahulu, dia ada Mu'tazilah, dia ada Jabariyah dan sebagainya. Hari-hari ini Mu'tazilah dah jadi Mu'tazilah moden dalam bentuk baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang kita kata, bila berlaku macam tu, kita tak tahu hak mana betul. Orang awam, maksud saya orang awam tak tahu hak mana betul. Hak ni betul ke hak ni betul? Tak tahu. Ditambah pula dengan sistem pendidikan arus perdana yang tidak meletakkan Islam sebagai asas dalam ilmu arus perdana. Agama hanya ada dalam pendidikan Islam. Agama tak ada di sains, agama tak ada dalam bahasa Inggeris, agama tak ada di matematik, agama tak ada dalam engineering, agama tak ada dalam ilmu-ilmu ni. Bila dia mengajak subjek tu semata-mata subjek, dia tak ada asas agama, kosong, bagi ilmu saja tapi tak bagi Tuhan dalam tu. Inilah yang kita do. Guru sains masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya desain itulah terletak paling banyak bahagian-bahagian kita dapat kenal Tuhan dalam ilmu tu. Bahkan semua ilmu dapat kita kenal Allah dalam ilmu-ilmu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ilmu ni disaling kait mengait antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ilmu sejarah dia berkait dengan ilmu geografi, berkait dengan ilmu geosains dan sebagainya, dan berkait dengan ilmu bahasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh hari ni orang pakai logik. Agama ni tuan-tuan, dia tak pakai logik, dia pakai wahyu. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalaulah agama ni pakai akal tu mana logik. Kalau agama ni pakai akal, sudah tentu menyapu di bawah khuf lebih patut daripada menyapu di atas khuf. Tuan-tuan tak ada khuf di Mekah tu, stokin kulit tu kan orang pakai tu. Kalau pakai stokin tu dengan syarat-syaratnya, sehari ambil wuduk, kita tak perlu buang stokin tu untuk basuh kaki. Kita cukup dengan sapu di atas khuf. Tak perlu cabut stokin tu nak basuh kaki. Sehari kita sapu di atas dia ya. Patutnya sapu atas kan sapu bawah? Jawab tak? Bawah lah, sebab kita pijak tanah kan, berdebu. Tak, sapu di atas. Mana agama tak pakai logik, agama ikut wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah sistem arus perdana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membekalkan agama dalam ilmu-ilmu ni, semua orang mengaji kenal Tuhan. Semua orang mengaji kenal Tuhan. Isunya hari ini, anak-anak kita keluar daripada sekolah tak kenal Tuhan, walaupun dia sembahyang.
tapi dia tak kenal Tuhan. Bila mai waktu dia ditimpa musibah, dia tak tahu nak keluar daripada musibah. Dia blur, jam. Dia kena cari pula siapa yang boleh selesai masalah dia. Salah Sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan fitanun ka qita'il lail muslim, fitnah yang seperti malam yang gelap gelita dalam menghadapi isu-isu akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ramai yang celik bahawasanya kita dah duduk di akhir zaman pun. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kita tak pernah tahu bahawa Nabi kata satu masa dulu nanti umatku akan dihalang dari menunaikan fardu haji dan umrah. Zaman kita duduk ni Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kita duduk syok tengok bangunan jam. Ish, cantik tu. Hang duduk tak mana di Mekah? Kami duduk di bangunan jam. Tahu tak bangunan jam tu alamat kiamat dah. Orang ngaji hadis 40 berjumpa dengan satu hadis malaikat Jibril alaihissalam mai jumpa dengan Nabi, tapi tak dengan bentuk diri dia sebagai malaikat, tapi berupa dengan orang. Satu hari mai satu orang yang pakai baju yang putih, seputih-putihnya, bagi salam pada Rasulullah. Semua orang tengok. Dia bagi salam, Nabi kita jawab. Langsung terus mai duduk depan Rasulullah, belanggang lututnya dengan lutut Nabi, dan letak dua tapak tangannya di atas paha Rasulullah dan tanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Islam tu apa?" Para sahabat kata, "Loh, panggil Muhammadnya. Dia ni siapa? Pakai baju putih, putih-putihnya, rambut dia hitam, sehitam-hitamnya. Nak kata orang sini kami tak pernah tengok. Kalau kata orang musafir, pasal apa rambut hitam patut mai berdebu-debu, pasal mai daripada jauh padang pasir. Rambut tentu berserak, rambut dia macam orang naik motor, kan? Tapi dia ni siapa dia? Panggil pula Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pun cerita Islam 5 perkara. Lepas-lepas Nabi habang Islam 5 perkara, dia kata hamdui sadaqta. Dia tanya, dia betul kan? Ni macam cikgu. Kalau orang tak tahu, dia tak macam tu. Para sahabat makin heran. Dia tanya pula soalan yang kedua, iman itu apa? Muhammad, iman itu apa? Nabi sebut iman 6 perkara. Lagi sekali dia kata hamdui sadaqta. Jadi kehenan para sahabat makin bertambah. Yang ketiga dia tanya, mal ihsan, ihsan tu apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jawab, Nabi jawab, ihsan, kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu menyembah Allah tak seperti kamu melihat Allah, kamu sembahlah Allah dalam keadaan kamu merasakan Allah melihat kamu. Itu nama ihsan. 3 soalan dia tanya. Soalan yang keempat dia tanya, mata sa'ah, bila hari kiamat? Kita mengajar as-sa'ah tu ialah jam. Kita mengajar as-sa'ah ialah jam. Mata sa'ah. Bila dia tanya bila hari kiamat, Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tak semesti orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tadi Nabi ditanya, Nabi jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Bila hak mai soalan ni, Nabi jawab. Tak semesti orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya.
Soalan Nabi itu soalan yang menunjuk Nabi ialah insan yang sangat bijak. Nabi tak kata tak tahu. Kalau kita tak tahu, tapi Nabi kata tak semesti orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Malaikat pun respon, kalau macam tu apa alamat dia? Para sahabat semua dengar ni dialog Nabi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Waktu tu lepas tak tahu lagi, kata tu Jibril, belum tahu lagi. Nabi pun kata alamat kiamat ialah antalidal amatu rabbataha, seorang ama, hamba perempuan melahirkan tuajang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni situasi masyarakat hari ini. Hari ini dunia kita penuh dengan anak-anak derhaka. Hari ini kita duduk Acik lawan tanya ni, mak-mak, ibu-ibu ni, semua berasa hati dengan anak-anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayah-ayah ni, hak tua-tua ni, rasa sayu hati-hati terhadap anak-anak. Anak-anak ni, sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana mereka duduk dalam sistem yang tak mengambil penting terhadap betapa pentingnya menjadi anak yang soleh, akhirnya mereka jadi sebaliknya. Mereka jadi orang yang selalu mencederakan hati ibu dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk Kuala Lumpur, duit banyak, balik tak balik, raya aja balik setahun 2 kali. Lepas tu mak telefon pula, ni balik ni mak nak mana, mak nak buat kenduri sikit ni, buat nuri tahlil bulan depan, malam Jumaat depan. Allah mak, anak kami tuition. Walaupun mak boleh terima jawapan tu, tapi sedih tak? Sedih. Tu baru satu. Tu tak kira lagi anak-anak yang tak mau berlama, yang hantar ibu-ibu, ayah-ayah ke rumah orang tua-tua. Bila pergi hantar tu tak ambil tahu dah, belalah ayah kami, belalah mak kami. Dia mai tak mai, dia nak tukar geran tanah. Dia mai, bila ayah sign tak mai dah lah. Lepas tu hari ayah mati, hari mak mati, rumah orang tua-tua telefon, ni ada sikit berita sedih ni. Dia tahu dah, dia faham lah berita sedih tu. Salah sinama, mak encik tak ada dah. Walaupun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, waktu tu pegawai rumah orang tua-tua tanya, macam mana nak buat? Tak apa, kami serah semua kepada rumah orang tua-tua, urus semua, tak mahu tengok muka mak dah, tak mahu tengok muka ayah dah. Kita duduk zaman ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini hari di mana kita ni nak kena berjuang untuk meredai anak kita. Kalau ikut hati mereka derhaka lah, tapi kita nak bagi mereka masuk syurga, soalan Sayyidina Muhammad, kita cover. Tak apalah ya hang, tak apalah mak hang, biar pilah. Betul tak? Ni zaman kita duduk. Jadi maknanya inilah fitnah. Di mana-mana mula fitnah ni daripada pendidikan. Daripada didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sistem. Tu tak kira lagi sistem, tu tak kira lagi perkara yang berkait dengan makan minum kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada kita pergi cari makan ataupun makan yang kita makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam ni kalau makannya dah tersalah cara, lingkup habis, akidahnya dilonggar.
Pegangan agama jadi lemah. Nak beramal-amal soleh malah. Ni fitnah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bukan tak bagi didikan agama. Bagi dah. Sekolah agama dah. Pondok dah. Tahfiz dah. Tapi akhirnya mak dia, ayah dia main mengadu juga kat kita. Ustaz, mak saya, anak saya tu, ni saya baru jumpa minggu lepas. Satu orang ibu dia main jumpa. Dia kata, Ustaz, anak saya hafiz Quran Ustaz, tapi semayang kena suruh. Anak hafal 30 juzuk Al-Quran, tapi semayang kena suruh. Macam mana boleh dia macam tu? Sebenarnya macam-macam boleh dia macam tu. Ada hafal Quran tapi kena masuk pusat serenti. Allahumma salli ala sayyidina. Salahkah? Adakah salah didikan? Kalau didikan dah betul, tengok pula hal lain. Dia kawan dengan siapa, dia makan apa. Dua tu. Dia kawan dengan siapa? Kalau salah pilih kawan, dia tak jadilah dia mengaji. Dia jadi macam agama kawan. Tu Nabi kata dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan mengikut agama kawannya. Tu sahabat ngaji pondok lah, ngaji mana ke, kalau kawan salah pilih, jadi macam kawan tu lah. Yang kedua, makan. Hari ni orang Melayu dah kurang sensitiviti terhadap makanan, pembuatan makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya mula-mula main Kuala Lumpur dulu, Salah Sayyidina Muhammad, waktu tu main Kuala Lumpur, kena turun bas di Pudu. Saya sampai sebelum subuh. Naik tangga paling ujung sekali. Naik tangga tu, tengok kedai Cina. Hak tu Cina, hak Melayu belah nu sikit, dia Cina. Penuh di kursi, meja-meja makan tu orang Melayu. Allah, ya Allah. Sedihlah. Habis orang Melayu, habis dah orang Islam makan. Sebab Nabi, sebab itu Allah SWT pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik, beramallah amal yang soleh. Nampak dah dikembang tu. Makan yang baik-baik, mana yang halal, iaitu halalan tayyibah. Lepas tu beramallah amal yang soleh. Ini punca. Bila sallallahu alaihi wasallam kita makan, kita tak jaga yang benar-benar halal, kita kira sedap ya. Oh, nasi kandang tu sedap. Ada kedai-kedai di Kedah lah, KL saya tak tahu, dia yang sedap tu sebab dia bercandu. Nasi lemak dia bercandu. Oh, orang ketagih, beratok panjang tu. Ada kedai-kedai Salah Sayyidina Ahmad yang orang bertimpa pergi kedai tu sebab orang pakat penuh kedai tu. Pada kita minda orang kita Salah Sayyidina Ahmad nak tahu kedai tu sedap, orang masuk banyak. Dia kira tu ya. Lagi satu pengecaman dia, Cina berhenti beli Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kepala otak dia tak baca pembuatan macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Kedah saya main KL, berhenti di RNR. Saya nak pergi tanah, pergi kot belakang, kot depan ni ramai sangat orang. Ramai sangat orang tu pasal depan nak ambil gambar. Tengok, Ustaz, ambil gambar boleh? Saya tak mahu lah, saya nak pergi tanah. Bila pergi dalam kot belakang tu, yang goreng tu India. Allah kata, depan hak jaga, hak depan tu Melayu lah, Salah Sayyidina Muhammad. Sebab Melayu yang berhenti banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tertanya-tanya juga, Cina tak berjalan ke? Kadang-kadang tertanya-tanya, penuh atas hak makan di semua orang kita.
Jadi tuan-tuan, kena ambil kisah tentang makan. Dia kena ajak, dia kena mantau. Daripada kecil kena jaga dah. Jangan beli. Kalau yang makanan itu makanan, bukan orang Islam yang buat. Nabi bagi pedoman. Ya la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Sallallahu Muhammad. Nabi kata, kamu jangan makan melainkan makanan orang yang bertakwa. Jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Tu guideline yang Nabi kita bagi. Tapi kita tak ikut. Akhirnya diri kita rosak, anak-anak kita rosak, semua rosak sebab kita balik makanan yang tak sepatutnya. Makanan tu bentuk peribadi kita. Lepas tu tok guru saya, kalau kenduri tak pernah pilih awak, selalu pi awal. Di Kedah, kenduri orang buka pukul 12, 11.30 sampai lah. Dia sampai awal, dia buat tahlil dulu. Lepas tu makan awal. Tak pernah pilih awal. Waktu kemuncak, dia balik rumah lah. Waktu buka kenduri, dia dah sampai. Waktu tu semua orang tahu Tok Guru macam tu. Tapi satu orang pun tak boleh tanya pasal apa Tok Guru pergi kenduri awal. Sehinggalah satu hari, satu orang anak murid berani membandingkan diri. Tanya, Tok Guru, pasal apa Tok Guru pergi kenduri awal? Kata Tok Guru, dia beri jawapan, aku takut termakan bekas orang yang tidak sembahyang. Dulu-dulu kan orang makan tak macam buffet. Dia makan dalam pinggan, lepas tu basuh pinggan, lepas tu metak balik. Takut termakan bekas orang tak sembahyang. Dia bagi kesan pada diri kita. Bekas orang tak sembahyang tu memberi kesan pada diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana kalau yang tak sembahyang duduk dalam rumah kita? Macam mana yang tak sembahyang tu duduk dalam rumah kita? Anak kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Piti air dia buka, pinggan mangkuk rumah dia, tapi dia tak sembahyang. Macam mana? Macam mana nak baik agama ibu, macam mana nak baik agama ayah? Kadang-kadang isteri sembahyang, sallallahu alaihi Muhammad, anak sembahyang, tapi suami tak sembahyang. Sama juga. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, pasal pada dua. Ha? Jadi ada dua juga. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, saya ingat tuan-tuan dah boleh nampak dah apa dia makna fitnah di akhir zaman. Apa persediaan? Tu kita nak simpulkan dah. Persediaan kena buat segera. Maksudnya, kalau kita sakit, jangan biar sakit tu berpanjangan. Kalau ada krisis, jangan biar krisis tu berterusan berpanjangan. Dia kena settle segera. Masa tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa tak ada. Lah ni buatlah semampu yang boleh berbuat. Sakat yang boleh buat apa, buat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau melibatkan anak-anak, kena panggil perhimpun, kena habaq dah, kena briefing dah, bercerita dah begini supaya nanti anak-anak tidak menyalahkan kita. Ayah tak abang dulu di dunia, kata ayah tak abang. Hari itu di dunia mak tak abang. Waktu ayah saya masih ada. Waktu tu dia muda lagi, kami budak-budak lagi. Dia cerita, kawan dia Sallallahu Alaihi Muhammad, ayah saya dengan dia star Ipoh, sekolah orang putih. Dia tapi di pergi sekolah pakai jubah sorban. Orang tak kenal, ustaz pun orang panggil, cikgu pun orang panggil. Sallallahu Alaihi Muhammad. Waktu tu dia cerita, kawan dia bila keluar dari sekolah orang putih, Sallallahu Alaihi Muhammad,
Tuhan tak selamatkan segera. Dia hanyut hidup macam kehidupan orang yang hidup tidak berasaskan didikan agama. Last, bila dia Tuhan bagi kesedaran, taufik hidayah di hujung umur dia, waktu tu dia salahkan mak dia salahkan ayah dia. Pasal apa tak hantar dia ke sekolah agama? Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, kita tak payahlah sampai ke tahap tu, ke tara tu. Sebab macam mana mak ayah kita dulu pun jahil juga. Mereka hidup dengan dunia mereka di zaman mereka. Kita yang kita sedar ni, kita buat perubahan segera. Sikit-sikit ubah keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Yang semampu kita buat. Kalau kita dulu waktu kita kerja, kita tak sempat nak hadir kuliah. Sekarang ni masa untuk kita menggunakan semua waktu yang ada untuk kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat. Sembahyang yang tak qada lagi, qada. Ikut Tuhan nak bagi banyak cara mana, ikut. Kadang-kadang qada tak habis mati. Allah Maha Pengampun. Yang penting kita qada. Allahumma salli ala sallam. Anak-anak yang selama ni hidup cara mana yang kita bentuk dan jadi pun macam mana dah jadilah. Hari ni tarik balik mana boleh tarik, selamatkan mana boleh selamat. Selebihnya, berbakinya serah pada Allah, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad, tak apalah habis dah zaman anak, tapi kita ada cucu. Buat perjanjian baik-baik dengan anak kita. Soalan Sayyidina Muhammad, mak nak cucu mak hak sulung ni, hak ni hantar tahfiz, hak ni ngaji agama, cukuplah lepas-lepas, hak ni selamatkan kita. Soalan saya, hak ni nak menyembahyangkan jenazah kita. Mak harap jenazah mak esok cucu mak yang sembahyangkan. Hampa tak mau esok mak, esok anak hampa sembahyang ni sembahyang jenazah hampa. Lontarkan fikiran pada anak-anak, bagi mereka fikir. Jadi maknanya kita masih boleh melakukan dengan masa yang Tuhan bagi kepada kita. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, masalah Sayyidina, bila mana tuan-tuan dah jumpa seseorang guru yang tuan-tuan perempuan anggap dia boleh jadi penduduk jalan, ikut terus Sayyidina Muhammad, ikut terus. Dengan barakah guru-guru kita, kita harap Allah bantu kita untuk taufik dan hidayah berpanjangan, insya-Allah. Sayyidina Muhammad. Dan di depan kita kena bersiap sedia, akan semakin teruk dunia ni, akan semakin teruk dunia ni. Penyakit akan main lagi teruk, haji ni teruk lagi. Sayyidina Muhammad. Pergelutan politik akan semakin celarut. Sayyidina Muhammad. Ekonomi negara, Sayyidina Muhammad, tak boleh pergi tara mana pun. Makin hari semua makin mahal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di zaman yang paling teruk nanti, mungkin seorang tu ada duit, tapi nak beli apa tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman tu kulit kambing tu yang orang sembelih kambing, kulit kambing tu harganya bukan puluh, bukan ratus, mungkin pi tahap ribu. Pasal makanan tak ada, hak tu pun orang nak makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman ke depan orang makin sikit, orang makin sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman ke depan lagilah susah nak cari menantu untuk dipasangkan dengan anak kita.
Orang perempuan semua kata, susahlah nak cari lelaki yang baik-baik. Hampir susah tak jumpa. Orang lelaki pun kata, tak mana nak cari wanita soleh nak jadi teman hidup aku. Aku tahu lah, aku kenal, aku tahu lah hak tempat kerja aku, hak tempat aku mengaji, nak cari yang terbaik. Susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu saya mengaji dulu di Mesir, ada satu orang kawan main daripada sebuah negara Eropah yang mengaji negeri orang putih. Dia orang Kedah, jadi dia waktu cuti dia pergi ke Mesir. Dia cerita tempat dia. Dia kata hampa, dia kata kalau hampa nak cari bini Musa Sayyidina Muhammad, daripada tempat aku hampa tak usah lah, kata dia. Pergaulan bebas. Satu rumah tu lepas duduk masalah Sayyidina Muhammad, laki-laki dengan perempuan. Tak katalah, no, kalau nak sewa sendiri-sendiri, duit tak ada, bila join sekali bolehlah share. Pergaulan bebas. Duduk serumah, orang perempuan duduk rumah tu, laki-laki duduk rumah tu. Macam mana salah Sayyidina Muhammad? Orang perempuan pergi bilik ayat pakai tola ya. Boleh tahan ke dia? Perzinaan jadi biasa. Tu nampak tak? Nampak tak? Dia kata, tempat aku ni kalau hampa jumpa, hampa janganlah. Dah jadi macam orang putih. Anak orang putih nak keluar daripada rumah, mak dia tanya, kondom bawa tak? Tu zaman kita duduk. Ni zaman sebenarnya, zaman ni tak highlight ni isu-isu perzinaan ni. Sebenarnya dah sangat parah. Dulu keluar saat anak-anak yang tak berdosa ni disangkut di pagar-pagar masjid. Sebenarnya bukan berhenti, dia jalan. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi situasi ini, jadi kita minta Allah jaga ahli keluarga kita daripada kemusnahan ni, insya-Allah. Sebab tuan-tuan, ni kita tak selongkak lagi, kita tak turun betul lagi, kita belum membumi di tengah masyarakat, dalam masyarakat. Lagi teruk. Ni kita baru duduk bermain cakap di atas ya. Kalau kita turun dalam masyarakat, masalah Sayyidina Allah. Mayang Jumaat tu tinggal biasa tu. Mayang Jumaat tu tinggal, Jumaat tu biasa. Jumaat ni kalau tinggal sekali pasti, tinggal 2 kali pasti bertambah, 3 kali munafik. Hari ini masyarakat yang penuh dengan masyarakat munafik. Hampir-hampir kita kata, hampir kita rasa masalah Sayyidina Muhammad, kita tak harap dengan ramai orang, kita tak percaya keamanan orang, kita rasa tak yakin dengan kebaikan orang tu, kebaikan orang ni, kecuali kalau kita telah meletakkan diri kita di tempat terbaik. Kita dah duduk dalam komuniti masyarakat surau, masyarakat masjid, sampai orang dah panggil kita, lepas tu orang masjid tu, lepas tu orang surau tu, kawan-kawan dia semua orang macam tu, itulah tempat yang selamat. Tapi kalau kawan-kawan dia semua kawan-kawan bukan jenis tu, kita hampir-hampir tak jumpa orang baik dah. Tak apalah tang kita tu, anak kita dia orang surau lagi, anak kita dia orang masjid lagi. Kalau dia masih belum jadi seperti mana kita sebut, dia pun akan menghadapi masalah yang sama. Tuan-tuan, jadi itulah sedikit pembentangan tentang isu akhir zaman Sayyidina Sayyidina Muhammad, dan sedikit pedoman untuk kita menyelamatkan diri Sayyidina Sayyidina Muhammad dan menyelesaikan situasi-situasi yang membelit kehidupan umat Islam pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat Mihrab 4 pagi. Sahabat Mihrab 4 pagi. Kedai Bangkit 4 pagi. Dia cerita 4 pagi ni, waktu tu waktu yang terbaik untuk kita bangkit, untuk kita bangun. Tapi kalau kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak hidup dalam realiti seseorang tu mesti jadi abid, kita bangkit awal, kita rasa tak tahu nak buat apa. Betul tak? Aku
Aku bangkit 4.30, aku bangkit lagi 5.30 dekat nak subuh, dah rakaat sudah. Kalau bangkit awal sangat nak buat apa? Tak tahu nak buat apa. Sebab dia masih belum hidup dalam itu. Kalau kita bangun pukul 4 pagi tak cukup masa. Kalau kita dah macam ni lah, nak buat apa nak bangkit tu, dia kena atur nak buat apa. Quran nak baca banyak mana, selawat nak baca apa, nak baca berapa, zikrullah hal lain nak kata berapa. Wajibkan diri sendiri buat, wajibkan atas diri sendiri. Tahajud nak buat berapa rakaat, witir nak buat berapa. Sebab kita bukan ada masalah, masa kita masa kritikal, tetapi nak jalan lah bila masa saja. Umur kita dah bertambah, tapi duk rasa macam umur muda lagi, duk tak apa lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita dah tetapkan sekian-sekian kita baca, mungkin 4 pagi itu kita berebut, kita kata tak ada nak buat apa. 2 jam sebelum subuh tu hampir-hampir kita kata tak ada kesempatan, sebab masa cukup-cukup saja. Terima kasih kepada sahabat Mihrab 4 pagi. Dan siapa tadi kumpulan Saira Secret. Terima kasih. Ada rahsia apa tu? Rahsia dengan Allah, no? InsyaAllah. Yang ketiganya kumpulan infak Masjid Darsa 17. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yang 7 grup infak Masjid Darsa 7. Sebenarnya tuan-tuan ni telah merealisasikan impian saya. Saya duk mengajar tu, ribu-ribu orang macam saya nak jumpa dengan orang-orang ni. Tuan-tuan tolong bagi jumpa, alhamdulillah. Keluarga kita keluarga besar. Infak, kumpulan infak Darsa ni dah masuk 24 grup. Sahabat Sayyidina Muhammad, satu grup waktu 50 orang kali tengoklah, ni keluarga kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi PKP dia buat jadi kita terhenti nak bagi jadi tu. Tiba-tiba Tuhan bagi, inilah perjumpaan sulung yang tuan-tuan buat. Saya jumpa dengan anak-anak murid di alam maya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berkeluarga dari dunia sampai ke akhirat esok, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih saya ucapkan pada semua. Salam sinama, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Kuala Lumpur ni saya tak main lagi ni. Tapi lepas panggil hari ni satu kejutan besar. Alhamdulillah. Ni orang Kuala Lumpur fikir ni, oh cara ni panggil ustaz main, naik terbang pagi, bagi kuliah, lepas tu dia balik. Ni lepas tu fikir tu. Jadi insya-Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih yang terhingga. Semoga ianya menjadi manfaat dan izinkan kami, halalkan kami ilmunya untuk kami dapat juga turut sampai-sampaikan. Amin ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Jadi sebelum Tuan Guru daripada pentas, kami ada sedikit wakil daripada seluruh yang hadir pada hari ini dan yang kerjasama dengan kami, ia menyampaikan sedikit cedera hati dari Abang Hatta, Cik Hatta, kita sampaikan dari atas saja. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi selebihnya